What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright gang, malam ni kita nak berborak sikit berkenaan teori-teori yang dihantar oleh nakama kita dalam ruangan Discord Kimi Skoverto Fleet. So kepada korang yang nak hantar teori korang boleh klik di ruangan pin komen untuk sertai Discord Kimi Skoverto Fleet. Okay, dan dalam video ni mungkin aku tak banyak untuk mengupas teori-teori daripada nakama kita, sebab semalam aku cek dah ada berlambak-lambak teori yang belum lagi aku perdengarkan kepada korang. Alright, tanpa berlama-lama lagi, jom let's proceed with the content. Alright, teori ini datangnya daripada Chapo. Dia mengatakan bahawa, salam, saya cuma terfikir kalau sebelum ni kita dapat tahu pasal bloodline Sanji bukan berasal dari East Blue, dan Arc Wano macam nak menceritakan tentang asal usul Zoro yang macam bukan dari East Blue juga. Mungkin lepas ni kita dapat tahu asal usul Nami yang mungkin bukan dari East Blue, yang mungkin ada kaitan dengan kemahirannya dalam melukis peta sejak kecil, memandangkan dia anak angkat. Mungkin the first 5 Mugiwara, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami semua tak berasal dari East Blue. Sekian, segala yang buruk daripada saya, segala yang baik hanya dari Allah SWT. By the way, saya tengok anime sahaja from Narmi. So sebagaimana yang kita tahu, Sanji telah pun didedahkan asal usul dia. Cuma kita still belum dapat pendedahan lain selain daripada kita mengetahui bahawa Luffy berasal dari Fuchsia Village di East Blue, Zoro berasal dari Shimotsuki Village dari East Blue, Nami berasal dari Kokoyashi Village dari East Blue, dan begitu juga Usopp berasal dari Syrup Village juga dari East Blue. So menarik juga kalau 4 dari 5 orang kru terawal Luffy ni sebenarnya bukan berasal dari East Blue kan, macam yang kita tahu pasal Sanji punya origin. By the way, thank you Narmi. Alright, kita pergi kepada teori seterusnya yang datang daripada Wan Katsuri. Salam, saya cuma nak tambah sikit pasal saiz topi jerami dekat Marijoa dengan yang Luffy pakai. Ada kemungkinan topi jerami pun boleh berubah saiz macam pedang legenda yang digunakan dalam siri One Piece. Saya tak ingat nama pedang, tapi yang saya tahu saiz pedang akan berubah mengikut kesesuaian pengguna. Sebagai contohnya, pengguna pedang Enma yang asal badan dia tinggi 2.3 meter. So pedang yang dia guna tu mestilah sesuai dengan tinggi dia. Bila pemilikan bertukar tangan, contohnya Zoro yang dapat pedang tu, tentulah Zoro tak sesuai kalau pedang tu besar. Jadi pedang tu ikut size user. Jadi teori saya kat sini, mungkin nickname Joy Boy yang diberikan kepada seseorang tu dulu saiz badannya 2.5 meter ke atas, sebab tu saiz topi dia besar. Kalau nak ikutkan, saiz badan X Pirate King pun boleh tahan besar. Bila diturunkan kepada Shanks, saiz dia muat-muat je, walaupun Shanks masa tu masih lagi bocah. Mesti kepala sang bocah kecil kan. Anyway, teori ni tak seberapa kukuh oleh kerana semasa Luffy masih bocah, topi yang dipakaikan Shanks masa tu besar berkali ganda dari kepala dia. Maybe sebab masih baru, or topi tu masih tak pasti nak mengaku bakal Senchu kita tu owner baru topi tu. Dan masa Luffy training dengan Sabu and Ace pun saiz topi tu masih lagi besar. Itu sahaja. Semoga bro Kimi and Fleet sehat selalu. Apa-apa pun, ikuzu yarudomo. So guys, what do you think teori daripada Wan Katsuri ni? Please leave your comment down below, okay? Alright, moving on to teori berikutnya yang datang daripada Laila Haira. Assalamualaikum Kimi Skoverto dan Skoverto Fleet. Waalaikumsalam. Saya ada teori pelik dan merapu bagi saya lah. Hihihi. Teori pasal nombor 56 dalam One Piece yang mungkin petunjuk untuk bounty akhir Luffy habis One Piece tamat akan menjadi 5.6 bilion. Kenapa ni 56? Saya perasan nombor ni banyak digunakan dalam One Piece, bahkan Gomu kalau asing, Go dengan Mu dalam bahasa Jepun, Go sama dengan 5, Mu sama dengan 6. Waktu Luffy kecil pun dia pakai baju yang bernombor 56. Lepas tu member atau kru Bartolomeo pun ada 56 orang. Luffy punya Grand Fleet sendiri ada 5600 orang. Kenapa tak 4000 orang ke apa ke? Itu je lah kod. Tapi entahlah, saya rasa pelik dengan nombor 56 sebab selalu terfikir kenapa nombor ni juga. Setakat tu je lah teori merapu dan pelik saya yang tulis. Saja nak tengok pendapat Abang Kimi macam mana. Apa-apa pun, terima kasih sebab baca teori tak masuk di akal ini. Terima kasih. Sekian. Berapa banyak terima kasih dah.
Berapa banyak maaf dah. Hahaha, from Laila Haira. Alright, sebenarnya teori bounty 5.6 bilion ni aku ada terjumpa banyak kali jugalah dalam Reddit, dalam Facebook, dan dekat YouTube pun ada beberapa channel yang share benda yang sama. So in my opinion, Oda adalah orang yang sangat well organized dalam menyusun jalan cerita kan. So possibilities untuk perkara ni berlaku adalah sangat-sangat tinggi juga. But still, I hope nakama-nakama semua dapat turunkan komen kalian di bawah. Okay? Okay, next teori datangnya daripada Muhammad. Assalamualaikum Kimi Scoverto dan Scoverto Fleet. Waalaikumsalam. Saya ada satu teori nak share. As a fans, mungkin kita still terfikir agak-agak berapa orang kru Straw Hat at the end of story nanti, dan siapa rasanya yang akan join Luffy. Kita tahu yang Oda suka bermain dengan nombor. Dalam SBS Question Corner volume 59, ada seorang fans memberitahu Oda bahawa dia menjumpai sesuatu yang menarik. Jika anda tunjukkan Straw Hat Devil Fruit user dalam nombor, ia akan jadi 1 hingga 10. Peminat itu memberitahu bagaimana nama bagi Devil Fruit yang dimakan oleh Straw Hat Pirate dalam bahasa Jepun berdasarkan 1 sehingga 10. Contohnya, nama Jepun bagi Devil Fruit Luffy ialah Gomu Gomu, Go 5 dan Mu 6. Go ialah Sino Japanese number bagi 5 dan Mu ialah 6 bagi native Japanese number. Chopper Hito Hito 1 10 1 10. Robin Hana Hana 8787. Brook Yomi Yomi 4343 dan nombor yang tinggal ialah 29. Oda beri reaksi terkejut dan kata, "What? Gosh, that surprised me." No comment. Next, dari apa yang saya jumpa, ada 2 Devil Fruit yang berkaitan dengan nombor 2 dan 9, iaitu Kinemon Fuku Fuku dan Kuma Nikyu Nikyu. Fu 2 native Japanese, Ku 9 Sino Japanese, Ni 2 Sino Japanese, Q 9 Sino Japanese. Dalam Sino Japanese, 9 ada 2 cara sebutan, iaitu Ku dan Q. So bagi saya, yang lebih logik untuk join Straw Hat ialah Kinemon. Walaupun ramai yang pilih Yamato for Nakama, termasuk saya sendiri, tapi kita tak boleh lari dengan Odanism. Betul tak Bang Kimi? Betul juga. Mungkin ada benda yang akan jadi dekat Yamato ni, mungkin dua-dua join Straw Hat. Ni teori sahaja ya, boleh jadi betul, boleh jadi 100% salah. Dan maaf sebab saya campur-campur bahasa. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih from Muhammad. Wow, what a very interesting teori daripada Muhammad ni. And again, teori berkaitan number lagi. So inilah sebab aku cakap tadi, Oda is one of a very genius mangaka. Kalau tadi kita dapat numbering yang berkemungkinan adalah hint kepada kita untuk final bounty Luffy, dan sekarang ni kita ada hint untuk next nakama Luffy yang juga berasaskan number. So berkenaan Kinemon atau Yamato for nakama ni, aku still belum boleh bagi penjelasan which one, or both pun bukan nakama Luffy in future. But one thing yang aku nak tarik perhatian korang adalah, in my opinion, Yamato tidak akan sertai Mugiwara Pirates. Haha, next video aku akan kupaskan sebab apa aku cakap macam tu. Haha, bikin suspense. Alright, next teori ni datangnya daripada hamba Allah. Panjang gila teori dia dalam bahasa Inggeris, tapi aku translatekan ke bahasa Melayu. Assalamualaikum nakama. Teori ini adalah berkaitan impian Usopp untuk menjadi pahlawan berani. Setakat yang kita tahu, setiap daripada Mugiwara Pirates mempunyai objektif mereka yang tersendiri untuk menjadi lanun. Luffy, Pirate King. Zoro, Strongest Swordsman. Nami, untuk melukis peta seluruh dunia One Piece. Sanji, untuk menjumpai All Blue. Chopper, untuk merawat segala jenis penyakit. Robin, untuk menjumpai Rio Poneglyph. Frankie, untuk mencipta kapal terhebat dan mengembara seluruh dunia dengan kapal tersebut. Brook, untuk berjumpa semula dengan Labun. Jinbei, masih lagi kita belum ketahui, possibly untuk melanjutkan impian Lady Otohime dan Fisher Tiger. Dan akhirnya impian Usopp untuk menjadi pahlawan paling berani di lautan. Okey, macam ni. Kaitan Usopp dengan berani adalah suatu perkara yang tidak boleh disekalikan. Siapa setuju? Hahaha. Sebab kalau Usopp berjaya menjadi pahlawan paling berani di lautan, itu adalah bukan Usopp. Kita sedar bahawa semua watak dalam One Piece mempunyai pembinaan watak, tetapi tidak termasuk personality mereka. Yes, dalam chapter 1031, sesuatu telah berlaku kepada Sanji. Ia terkait dengan perubahan personality, dan Sanji telah menghubungi Zoro untuk menghabiskan dirinya sekiranya perkara buruk berlaku. Selama aku menonton siri ini, Oda Sensei tidak pernah membunuh watak sesuka hati. Sanji akan mati untuk apa? Tidak bermaksud kalau personality Sanji berubah, dunia One Piece akan kiamat, atau tak juga bermaksud One Piece akan muncul secara magicnya di Wano setelah kematian Sanji. Dan kematian Sanji sangat tidak sesuai untuk perkara ini. Tambah pula
Sanji mempunyai cita-cita yang jelas untuk mencari semua biru. Kematiannya akan berakhir dengan sia-sia. Aku yakin yang Oda takkan lakukan perkara ini. Bahkan Kinemon pun masih hidup. Kenapa pula Sanji perlu dibunuh? Ace jadi donat sebab dia nak selamatkan adiknya. Kita sedang bercakap pasal Oda sekarang ini, lelaki yang menangis saat dia melukis momen terakhir Going Merry. Jadi teori aku, Usopp akan mati dalam arc terakhir One Piece, sama ada sebelum ataupun setelah mereka menjumpai One Piece. Usopp akan menjadi pahlawan yang paling berani di lautan dengan mengorbankan dirinya untuk nakamanya supaya Luffy dapat menjadi The Pirate King. Sebenarnya tidak ada fakta yang kukuh untuk teori ini. Cumanya kalau kita fikir balik, kenapa Usopp ingin menjadi pahlawan lautan yang paling berani? Kenapa tidak greatest sniper macam Zoro nak jadi greatest swordsman? Kenapa tidak bertemu dengan bapa dia seperti mana Brook yang ingin berjumpa semula dengan Labun? Sekiranya impian dia adalah untuk menjadi pahlawan paling berani di lautan setelah menjumpai One Piece, tidakkah itu juga akan membuatkan setiap individu dalam Mugiwara Pirates the bravest warrior of the sea juga? Impian Usopp akan sangat menjadi terlalu general untuk kita. Sudah tentulah Usopp akan menjadi watak yang memberikan impak yang paling besar dalam siri One Piece, cuma impiannya terlalu general. Menjadi berani bukan sahaja soal kuat, bijak dan menang. Ianya terkait kepada nyawa yang dikorbankan. Ingat, kita semua mungkin menyangka yang Usopp adalah satu watak lucu yang menjadi penyokong kepada Luffy. Namun, dia juga adalah antara kru pertama yang pernah mencabar kaptennya dan membuatkan hati Luffy luluh. Dan perkara ini sangat berbeza daripada pertarungan Sanji versus Luffy dan Zoro versus Luffy. Tapi Usopp versus Luffy adalah berkenaan dua konsep yang bertembung yang berasaskan kepada perselisihan pendapat. He is the one and only Go di Usopp. Thank you Kimi Senpai. Okay, maybe this will be the last teori untuk malam ni dan minggu depan kita sambung balik. Cuma untuk teori ni ada satu perkara yang aku nak tambah sikit berkenaan pendapat dia adalah berkenaan dengan personality dan pegangan Oda untuk tidak membunuh sesuatu watak itu. Pada aku, scene di mana Sanji menyuruh Zoro untuk habiskan dia adalah membuktikan, adalah suatu bukti yang kukuh di mana Oda sangat-sangat menjaga personality watak dia. Sanji sangat-sangat tak nak personality dia diubah. He loved the way who he is sampaikan dia sanggup mati. Yang tu yang aku nampak lah. So mungkin tu lebih sesuai untuk teori Usopp ni, yang dia sama sekali tidak akan menjadi satu watak yang berani sebab perkara itu sangat berlawanan dengan personality dia. Dan cara untuk dia capai impian dia adalah dengan mengorbankan nyawa dia. But still, I leave you guys untuk berikan pendapat korang masing-masing, ya. So guys, I guess this is all I have untuk perkongsian hari ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi